Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bismillah, masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah, masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla an ma'siyatillah illa bi asmatillah. Wa la quwwata ala ta'atillah illa bi aunillah. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى روح الإمام حجة الإسلام وبركة الأنام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد الصمد الفلباني رحمه الله، وإلى شيخنا أبي علي أحمد فهمي زمزم البنجلي الندوي المالكي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadir dalam majlis ilmu membaca kitab yang sangat barakah dan sangat karamah, yaitu kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki, beliau katakan, walaupun kitab ini sederhana, bukanlah kitab besar, dan di sini disebut amalan-amalan yang bukanlah dalam-dalam dan bukanlah tinggi-tinggi sangat, tetapi walaupun dengan kitab yang sederhana, uraian yang sangat sederhana, tetapi berapa ramai orang yang telah menjadi orang saleh kerana membaca kitab ini, dan berapa ramai orang yang sudah menjadi orang pilihan Allah, yaitu para awliya, kerana membaca kitab ini. Karena itu kitab ini sangat barakah, sampai sekarang dibaca dan ditalaah dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mahu berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal mukaddimah kitab ini dulu kita dibagi tahu oleh pengarang kitab ini akan bermanfaat kepada orang yang ingin berjalan kepada akhirat. Maksudnya orang yang nak bertaubat pada Allah, orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang nak menuntut dunia, kitab ini tak bermanfaat baginya. Sebab kitab ini bukan menolak dunia, tetapi jadikan dunia itu jambatan kepada akhirat. Ad-dunya jisrul akhirah. Dunia jambatan untuk pergi ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kebun untuk akhirat. Macam mana kita nak mendapat hasil mahsul daripada kebun
kalau tidak ditanam. Bagaimana nak mendapat tanaman yang baik kalau tidak diairi, disirami? Bagaimana nak menyiram tanam pun tak ada. Kena tanam dulu, kemudian jaga, dan sebelum tanam itu dibersihkan dahulu batas-batas kebun. Tanah-tanah di kebun itu jangan bercampur dengan batu-batu. Jangan ada kayu-kayu, jangan ada rumput, sampah sarap. Nanti kalau ditanam, dia tidak lama hidup. Tapi kalau dah dibersihkan, tanam apapun dia akan hidup. Nanti tinggal lagi apa? Jaga dia dengan baik. Sirami dengan air, bajai dia dengan baja yang bagus. Kemudian jangan lupa pagari dia supaya jangan nanti dah cantik tumbuh, kemudian datang khinzir hutankah, ataupun kambingkah, ataupun apapun binatangkah, lalu datang dan makan ragut keseluruhannya, menunggu kita berbulan-bulan hasil mahsul, akhirnya dimakan oleh binatang-binatang ini. Maka sebab itu, tanami dan sirami dan pagari, itulah konsep dalam bab ilmu tauhid. Itu kita tanam akan akidah. Kemudian ilmu yang dipelajari itu ilmu tauhid kah, fiqh kah, apapun, hendaklah dijaga. Jangan sampai riya, jangan sampai ujub, jangan sampai takabur. Maksudnya pagari dia tu jangan sampai dinodai oleh takabur, oleh sum'ah, oleh riya. Itulah fungsi pagar yang melindungi sayur-sayuran tadi, tanaman-tanaman tadi. Begitulah juga ilmu tauhid, ilmu fiqh yang kita pelajari itu pagari dengan ilmu tasawuf supaya selamat daripada dimakan, dilenyek ataupun dimusnahkan oleh binatang-binatang. Inilah istimewanya kitab ini. 3 ilmu yang kita sebut tadi ada dalam kitab ini. Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi beruntunglah siapa yang dipilih oleh Allah untuk baca kitab ni kulit ke kulit. Kemudian faham, kemudian hadam, kemudian diamalkan dan difahami dengan ikhlas. Kita berhenti muka surat berapa hari itu? Tak ingat saya. Muka surat 30, 10, baru 10. Masya Allah, tak apa. Muka surat 10 fasal pertama pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat. Itu malam ni kita baca laju sikit lah. Nanti masuk isyak adzan dahulu, jadi pukul 9 tu kita berhentilah dengan izin Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang tak ada kitab, biar ada kitab mengaji. Dengan kitab sedap sikit, boleh buat dhabit ni, apa yang kita tulis, apa yang kita syarah supaya jelas ibarah-ibarah ni dalam buku kita. Jadi mudah kita dapat manfaat yang lebih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 10 ni fasal pertama ke ataupun baru mula? Baru mula, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kipas angin ni tak mengganggu tak? Macam kalau mengganggu boleh kita tutup 1-2. Taklah besar kuat sangat bunyinya. Kalau tak mengganggu tak apa, saya tak apa saya ada mikrofon. Takut yang dengar boleh Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 10. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fasal pertama. Apa maksud fasal? Fasal maksudnya yang membahagikan, yang membedakan. Muslimat ni nampak ni yang besi itu. Petition tu namanya fasal. Sini faslun, sini faslun. Siapa yang mengaji dahulu daripada sekolah rendah, menengah, tadika sekalipun, kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dalam bahasa Arab disebut faslun. Faslun 1, faslun 2, faslun 3. Maksudnya apa? Apa yang dipelajari dalam kelas ini dia tak campur kelas ini.
Dia tak campur kelas ini. Itu maksudnya. Sebab itu fasal pertama ada perbahasan khas. Fasal kedua perbahasan khas. Itu maksudnya. Pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Segera kita faham yang mengaji fiqah dan usul fiqah. Ilmu yang memberi manfaat. Rupa-rupanya ilmu ada yang tak memberi manfaat. Ada juga ilmu yang memberi manfaat dan ilmu yang tidak memberi manfaat. Walhal sama-sama ilmu. Situ jugalah kita nanti akan faham apa yang Nabi sebut, bahawa ulama itu ada dua. Satu ada ulama hasan, baik. Yang kedua ada ulama su, ulama yang tak baik. Kenapa? Sebab ilmu yang diajarnya itu baik ataupun tidak baik. Kita nak pelajari malam ni apa dia ilmu yang baik, yang memberi manfaat. Apa maksud manfaat? Manfaat maksudnya dirinya baik, dia boleh memberi kebaikan pada orang. Ada juga orang dirinya baik seorang-seorang saja, tapi tak boleh bagi manfaat pada orang. Ilmu ni memang sifat dia baik dan boleh memberi kebaikan kepada orang. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu kita dah cerita dahulu. Ada 7 ciri ilmu yang memberi manfaat, antaranya ma yazidu fi khaufika minallahi azza wa jalla, yang menambahkan takutmu akan Allah Subhanahu wa taala. Ma yazidu fi ma'rifatika bi rabbika, yang menambahkan akan ma'rifah, pengenalanmu. Semakin kamu belajar, semakin kamu tahu, kenal akan Allah. Itu antaranya, nanti kita rujuk balik. Baik. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu banyak sekali. Yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis, ini 2 sumber hukum. Tetapi ada lagi yang lain, termasuklah ijma', termasuklah qiyas, masalihul mursalah, termasuklah al-istihsan, saddud dhara'i, syariah man qablana, amal ahlul madinah, al-adat wal-uruf. Itu cerita dalam bab istinbat hukum. Dan setengah daripadanya, maksudnya sebahagian yang memberi manfaat itu yang ada dalam Al-Quran. Firmanullah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mengangkat Allah siapa? Akan mereka yang percaya dengan Allah daripada kamu, dan mereka yang diberi ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ada 2 syarat untuk seseorang diangkat darajatnya oleh Allah. Satu, dia mesti beriman. Yang kedua, dia ada ilmu. Kalau dia ada iman dan ada ilmu, Allah akan angkat darjatnya. Ilmu ni ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Ilmu lain na'am juga termasuk juga, tapi lebih pada ilmu agama. Apa dia ilmu agama? Iaitu ilmu tentang Allah, ilmu tauhid, ilmu tentang hukum hakam, ilmu fiqah, ilmu tentang adab peribadi, akhlak, ilmu tasawuf. Siapa yang punya 3 ilmu ini, maka Allah akan angkatkan darajatnya banding dengan yang lain. Siapa guru kepada Imam Malik? Imam Malik ibn Anas, yang mimpi setiap malam jumpa dengan Nabi. Imam Malik ibn Anas, beliau ini dalam bab hadis, ulama mengatakan idza dzukira al-hadis fa malikun najm. Kalau disebut hadis, Imam Malik lah bintang. Tak ada yang boleh challenge Imam Malik. Beliau ini sangat dicintai oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i bercakap ataupun mengajar, tak lengkang di mulut Imam Syafi'i 2 orang imam. Satu berkata guruku Imam Malik, kadang-kadang beliau sebut berkata guruku Imam Sufyan, Sufyan bin Uyainah. Imam Malik yang sangat hebat dan tinggi ilmunya ini, siapa guru beliau? Guru beliau adalah Imam Nafi'. Imam Nafi'. Imam Nafi'
adalah seorang hamba kepada siapa? Kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyiduna Umar. Beliau, Imam Nafi' ini adalah hamba kepada Ibnu Umar. Kemudian dibebaskan. Tetapi beliau tidak mau balik ke kampung sebab Ibnu Umar ni bagus, orangnya bagus. Akhirnya dia stay berkhidmat dengan Ibnu Umar, tapi bukan status hamba. Beliau pada asalnya adalah hamba, kerana dibebaskan tapi tidak mau balik ke kampung, tetap berterusan berkhidmat dengan gurunya. Itu istilahnya maula. Beliau itu dulunya adalah hamba kepada tuannya, tetapi kenapa akhirnya jadi guru kepada Imam Malik? Nak sebut tadilah. Kerana apa? Beliau beriman dan beliau ada ilmu. Siapa yang ada ilmu, Allah akan angkatkan darajatnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas, beliau itu Masya Allah ketika turun ayat wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, bukan ayat itu. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika turun ayat ini, maka para sahabat memahami ayat ini tentang apa? Tentang kemenangan Nabi masuk ke bumi Makkah. Kan kita tahu Nabi umur 40 tahun, 1 hingga 40 tahun Nabi tinggal dekat Makkah. 40 tahun sampai 53 tahun di Makkah. 53 tahun Nabi berada di Madinah. Kemudian barulah 8 hijrah. Setelah 8 hijrah, bermakna 53 tahun campur dengan 8, berapa? 61 tahun berlaku peristiwa Nabi masuk balik ke Makkah. Peristiwa itu dipanggil Fathu Makkah, pembukaan Makkah waktu 8 Hijriyah. Ketika masuknya Nabi tidak ada peperangan melainkan peperangan kecil sahaja, dan ketika itu orang Islam dapat capture balik yang namanya bumi Makkah itu. Subhanallah, menang untuk tentera Islam. Turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila telah tiba nasr, pertolongan daripada Allah dalam fath, dalam pembukaan Makkah. Wa ra'aitan nas, dan kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Bergelombang-gelombang, maksudnya dengan jumlah yang ramai. Para sahabat ketika melihat ayat ini, mereka menafsirkan semuanya tentang peristiwa pembukaan Makkah. Tetapi Sayyiduna Ibnu Abbas yang saya nak cerita ini, beliau menangis. Beliau tafsirkan apa? Ini sudah sangat dekat akan hampirnya wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain lihat secara yang explicitly, beliau melihat yang implicitly. Orang lihat yang zahir, tapi beliau lihat yang batin. Jauh pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, walaupun beliau masih muda lagi. Itulah Allah kurniakan beliau, Masya Allah, sehingga beliau ini menuntut ilmu dan mengungguli. Dia terunggul daripada yang lain-lain, sehingga ramai yang datang mengaji dengan Ibnu Abbas. Walaupun beliau ini ketika wafatnya Nabi, beliau umurnya masih muda, pergi kepada sahabat yang besar-besar, antaranya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, antaranya Sayyidina Zaid bin Thabit, pergi mengaji. Masya Allah, menghinakan dirinya ketika belajar. Tetapi beliau ketika ilmu dah besar, dah tinggi, orang datang jumpa beliau untuk mengaji.
Apa kata beliau? Ini disebut di dalam kitab Al-Minhajus Sawi fi Syarh Tariqah Ali Ba'lawi Al-Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Sumay. Ibnu Abbas mengatakan apa ketika beliau dah jadi guru yang besar dan ilmunya dituntut orang? Beliau katakan, "Zalaltu taliba fa'azastu matluba." Aku menghinakan diriku ketika menuntut ilmu, maka aku menjadi mulia ketika ilmu ku dituntut. Bermakna apa tadi? Pertama imam, yang kedua ilmu. Banyaklah kisah-kisah yang menunjukkan orang yang ada imam dan ilmu ini sangat tinggi darajatnya di sisi Allah, malah di sisi manusia pun tinggi juga. Di sisi manusia, walaupun orang itu mungkin berumur tetapi tidak tahu cara nak mengimami orang lain, ternyata budak kecil yang sudah baligh mungkin mengimaminya. Itu tunjuk bahawa ilmu agama itu sangat penting sekali. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang saya sebutkan tadi, ada 4 abadilah hafal nama mereka. Ada 4 abadilah hafal nama mereka. Nama mereka itu bermula dengan Abdullah, tetapi tidak dipanggil Abdullah, cukup dipanggil Ibnu. Siapa? Pertama, Abdullah bin Abbas, dipanggil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang kedua, Abdullah bin Umar, dipanggil Ibnu Umar. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud, dipanggil Ibnu Mas'ud. Yang keempat, Abdullah bin Zubair, dipanggil Ibnu Zubair. Jadi tolong sama-sama hafal 4 abadillah. Saya maghrib dengan isyak ni jarang sikit menulis. Kalau saya menulis nanti habis masa. Jadi tak apalah. Boleh tadi ada 4 abadillah. Tempat tulis mak ajar. Tempat tulis tak dengar semula. Ada 4 abadillah. Aba A B A Aba D I L L A H abadillah. Kenapa disebut abadillah tu? Sebab nama mereka bermula dengan Abdullah. Siapa 4 abadillah ni? 1, Abdullah bin Abbas, dipanggil Ibnu Abbas. Yang kedua, Abdullah bin Umar, dipanggil Ibnu Umar. Kemudian Abdullah bin Ibnu Mas'ud, dipanggil Ibnu Mas'ud. Yang keempat, Abdullah bin Zubair, dipanggil Ibnu Zubair. Nanti bila orang kata 4 abadillah, jangan kita tak tahu. Apa kata beliau? Lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin bi 700 darajah ma baina ad-darajatayn masiratu 500 'am. Bagi ulama itu ada beberapa pangkat. Siapa yang namanya ulama, dia ada pangkat. Di atas pangkat mukmin, orang mukmin biasa, kita ni mukmin, tapi ulama tu dipanggil mukmin yang berpangkat ulama. Kita mukmin apa? Masya Allah, 700 pangkat. Jadi ulama ni seorang mukmin, ada bezanya 700 pangkat. Subhanallah. Yang di antara tiap-tiap 2 pangkat itu, ni ulama, ni orang mukmin biasa bawah ni, ada 700 pangkat. Yang pangkat di antara mereka tu. Antara satu pangkat dengan satu pangkat ni perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Dalam hadis kalau disebut perjalanan bermakna jalan kaki, bukan naik motor, bukan naik Viva, bukan perjalanan lama 500 tahun. Ya Allah, jauh perjalanan tu. Sebab tu kita jaga-jaga dan hormati akan ulama. Sebab ulama ini pangkat dia sangat tinggi sekali. Ya Allah. Firmanullah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Bacanya bukan A. Hanya saja yang takut akan Allah itu daripada hambanya itu ialah ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Sebab kenapa mereka takut? Takut itu disebabkan oleh pengenalan, oleh ma'rifah, oleh tahu.
Orang yang tidak takut dia tidak tahu. Orang yang tidak takut dia tidak tahu. Seorang budak kecil dia takut dengan ayahnya. Ketika orang lain datang dia relax saja, tak takut. Nah, orang yang paling kuat sekalipun datang dia tidak takut. Tapi bila dia tahu ada ayah dia datang approaching him, once dia lihat bayangan saja dia dah takut dah. Saya dahulu ketika mengajar di UIA, saya bagi analogi macam ni. Saya katakan, students ni, zaman kita dulu lah, cuba ingat balik students. Kalau kita belajar, selagi cikgu tak datang, tidak semestinya, bila cikgu tak datang, kita tunggu kat mana? Bukan tunggu dalam kelas, selalunya tunggu di mana, Syafiq? Selalunya tunggu dekat luar tu, Masya Allah. Bila lihat, itu macam our lecturer coming and approaching to the class, everybody swung to the class. Tengok je bayang guru-guru main, lecturer main, pakat celapok masuk dalam kelas masing-masing. Sebab dia tahu lecturer pernah bagi tahu, please be in the class before my arrival. Datang dalam kelas sebelum saya datang. Memang kalau tidak saya akan potong, I will deduct your mark. Saya akan didakkan kamu punya markah. Sebab tu kita takut. Lepas tu tengok dia jauh terus. Tetapi selagi bukan lecturer kita, walau lecturer itu mengajar sebelah kelas, relax je, santai je. Sebab dia tahu ini adalah lecturer kita, dan lecturer ni pernah bagi tahu duduk dalam kelas sebelum saya datang. Kalau tidak, markah saya potong. Sebab student ni tadi dia kenal dengan lecturernya. Sama. Orang yang kenal dengan seseorang yang ditakutinya, sebab dia tahu orang itu ada power, orang itu ada malakah, ada kemampuan, maka dia akan takut. Samalah juga seseorang murid dengan syekhnya, dengan gurunya. Mungkin orang lain tak kenal dengan gurunya. Gurunya mungkin pakaian biasa saja, tak ada pun macam pakaian ulama umpamanya, tapi dia sangat tegas. Lihat saja dia jauh, ya Allah, bertempiaran lari. Sebab dia tahu ini gurunya, dan dia tahu sifat yang ada pada gurunya. Sama. Yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Kenapa? Sebab ulama tahu Allah dengan ilmu mereka. Bukan tahu dengan apa, tahu dengan ilmu mereka. Nak kenal Allah, mesti belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang benar, ilmu sifat 20, mengenal akan kamalat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, mengenal akan kekuasaan Allah, mengenal akan sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani ma'nawiyah, ta'alluq, semua sekali. Ya Allah, hebat sangatnya Allah ini, maka ditakuti sebab Allah mengetahui zahir, batin, yang sembunyi, tidak sembunyi, yang nampak, tak nampak, yang dalam hati. Sebab itu ulama yang paling takut dengan Allah. Ingat tadi, takut itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ilmu. Siapa yang paling banyak ilmu? Ulama. Sebab itu mereka paling takut pada Allah. Setengah daripada beberapa hadis itu, tadi Al-Quran ada 3, Quran ada 2 ayat. Hadis setengah daripada beberapa hadis itu, iaitu yang menceritakan tentang kelebihan ilmu yang bermanfaat. Apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Segala ulama itu mempusakai mereka itu akan anbiya. Anbiya ni nabi-nabi. Anbiya itu nabi-nabi. Al-ulama itu jamak. Jamak maksudnya plural. Kita belajar singular, ada plural. Dia beza, harus kita beza. Alimun, seorang yang tahu. Alimani, ada 2 orang yang tahu. Alimuna, ramai yang tahu. Kalau alimun, seorang yang alim. Alimani, 2 orang yang alim.
ulama. Semula yang mengaji tasrif tahu ni. Tasrif mana kalau boleh al-amthilah at-tasrifiyah tu dihafaz. Daraba yadribu darban wa madraban fa huwa daribun wa dhaka madrubun idrib. La tadrib madraban midrabun. Nasara yansuru nasran wa mansaran fa huwa nasrun wa dhaka mansurun unsur. La tansur mansurun minsarun. Hafal Bang Sadi. Nah, ini dihafal waktu kita kecil-kecil dahulu ni. Hafal ni faham. Nah, alimun, alimani, alimuna atas wazan fa'ilun. Nah, kalau alimun tak ada nak tulis. Kena tulis juga sikit lah. Ni bagi nampak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita nak bicarakan ni nombor 2. Tu Ali. Nah, itu sirah mubalaghah. Nah, sebab itu al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu mempusakai mereka itu akan anbiya. Saya sangat suka syarahan daripada Syekh Nuruddin, guru kami dan guru kita semua. Beliau pernah sekali datang di Kuching. Saya hadir bersama dengan beliau dan beliau bersyarah di Hikmah. Nah, ada satu badan NGO dekat Kuching tu. Masya Allah. Beliau ketika menyebut al-ulama warathatul anbiya, saya jarang dengar syarahan ini daripada orang lain. Nah, beliau katakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wirathatul nubuwah, pewaris nabi itu apa maksudnya? Nabi itu milik siapa? Nabi itu bukan milik kabilah Quraisy.
Bukan milik kabilah demikian, kabilah demikian. Tidak. Nabi itu miliknya umat. Nah, Nabi itu miliknya umat. Maka ulama seharusnya jadi milik siapa? Milik umat. Siapa umat? Semua umat Islam. Orang yang bukan Islam pun ulama itu milik mereka. Yang mereka boleh bertanya soalan dan sebagainya. Harus kita faham, orang yang bukan Islam dalam negara kita itu mereka juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi nak tulis lagi ni, tercabut lagi. Tak apa. Orang yang non-Muslims who are now living in our country, orang yang bukan Islam yang tinggal, stay, dwelling dekat negara kita ini ada dua. Mereka juga dipanggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu non-Muslims yang duduk dekat negara kita ini, mereka juga dipanggil umat. Tetapi umat apa? Namanya ialah ummatud da'wah. Mereka naklah didakwah. Nah, adapun kita orang Islam ummat al-hidayah. Ini non-Muslims. Ini adalah Muslims. Kita adalah ummatul hidayah. Ummah al-hidayah. Masjid ini nama Masjid Hidayah kan? Ini ummatud da'wah. Kita mesti berdakwah dengan mereka itu. Dakwah dengan jalan tulisan, dengan jalan tulisan, ataupun dengan jalan ceramah, ataupun dengan jalan akhlak yang terpuji. Sebab itu ada disebut dakwah bilhal. Bilhal ni dengan dakwah kita sekarang ini. Jadi dakwah mereka itu dengan apa? Dengan senyuman, dengan buat baik. Kita ketika siram bunga tu, siram sekali bunga kat tepi, kat rumah sebelah tu, kepunyaan jiran tu. Tapi kalau bunga dia selalu luruh, jangan disiram, lagi dia mengamuk. Dah masuk waktu kita ni. Sudah kita azan dulu, saat lagi kita sambung.
اللهم رب هذه آت سيدنا وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Islam dipanggil ummatud da'wah. Wajib kita berdakwah dengan mereka itu, yaitu dengan tulisan, dengan percakapan ataupun dengan akhlak yang mulia. Adapun kita ini adalah ummatul hidayah, umat yang telah mendapat hidayah daripada Allah. Nah, al-ulama warasatul anbiya. Segala ulama itu mempusakai mereka itu akan anbiya, akan nabi. Nabi itu milik umat, maka umat adalah, para ulama adalah miliknya semua umat, semua orang. Miliknya orang kaya, miliknya orang pertengahan, orang miskin, orang tua, muda, orang lelaki, orang perempuan, semua. Jadi umat, ulama itu miliknya semua umat. Nah, seperti mana ulama itu, nabi itu miliknya umat. Nah, kita pun juga jadi ulama, yang jadi ulama itu miliknya umat juga. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasil mu'minul alim alladhi in ihtaja ilayhi nafa' wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Rawahu al-Baihaqi. Yang terlebih afdal daripada sekalian manusia itu ialah orang mukmin yang alim. Kita lebih baik daripada makhluk lain. Kita lebih baik daripada makhluk lain. Tetapi yang paling bagus di kalangan kita ialah orang yang beriman dan dia alim. Alim apa maksudnya? Alim ilmu agama. Jika dikehendaki orang kepadanya, nescaya memberi manfaat ia akan dia. Kalau orang nak bertanya soalan, dijawab masalah, merongkaikan permasalahan, itu maksudnya memberi manfaat. Kalau orang minta nasihat, dia bagi tausiah, bagi taujihat, bagi nasihat, berbagi manfaat kepadanya. Dan jika dikayakan daripadanya, maksudnya tiada diperlukan, nescaya mengkayakan ia akan dirinya. Dia tidak sorong-sorong muka dia untuk supaya dipanggil oleh orang lain. Orang yang datang kepadanya, bukan dia datang untuk menjatuhkan harga dirinya. Itulah yang berlaku kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala alaih. Imam Malik ketika Khalifah Ma'mun, dikatakan mengetahui kelebihan Imam Malik, ada riwayat mengatakan Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf, tapi yang masyhur Imam Malik rahimahullah, kealiman beliau itu. Maka datang kamu ke istanaku, kata Khalifah ketika itu. Imam Malik jawab dengan tegas, sesuatu yang memang ikhlas datang daripada hatinya. Innamal ilmu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Maksudnya kalau kamu nak belajar, kamu datang belajar, bukan ilmu datang kepada kamu. Tidak. Itu nah ketegasan pada ulama zaman dahulu. Adapun sekarang ini, janganlah pula kita katakan kalau orang mengajar di istana ataupun di pejabat ataupun di mana-mana, kamu telah menjual agamamu. Tidak begitu. Dilihat, apakah zuruf, apakah keadaan, conditionnya, situasinya. Mungkin kalau dia datang di tempat itu telah ramai orang yang datang macam sekarang ni, maka tak perlu lagi orang lain datang jumpa dia. Jadi tengok keadaan yang sesuai. Tadi bukanlah secara mutlak sedemikian. Iaitu jika orang tiada perlu daripadanya, nescaya ia terkaya daripada orang lain sebab dia punyai Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilmi. Yang terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuwah iaitu ahli ilmu. Nubuwah ni kenabian. Tak ada nabi dah lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada nabi dah. Jadi selepas itu siapa yang jadi nabi? Siapa yang pangkatnya sama dengan pangkat nabi? Alim ulama. Sebab itu jangan pandang remeh dengan alim ulama.
Walaupun mungkin dia tak belajar di college ke ataupun di universiti ke, macam kita mungkin dah tinggi, banyak ijazahnya, banyak doktoratnya, masternya. Orang ni simple je. Ya Allah, kalau dia ini mengungguli ilmu agama, jauh dengan kita berapa tadi? 700 pangkat. 700 pangkat. Di antara satu pangkat dengan pangkat yang lain, 500 tahun perjalanan. Jadi memang tak ada Nabi lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebut ana khatimun nabiyyin. Aku adalah penutup kepada Nabi. Khatim, penutup. Kalau khatam, cincin, dua-dua boleh baca. Khatim, khatam pun boleh juga. Khatim maksudnya Nabi penutup kepada segala Nabi. Tak ada Nabi dah lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau khatam, Nabi adalah cincin kepada para Nabi yang lain. Maksudnya penghias. Memang Nabi adalah penghias kepada semua para Nabi dan Rasul yang lain. Dan Nabi sebut ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama zaman aku adalah seperti Nabi di zaman Bani Israel. Kita sambung lagi sedikit. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yawmal qiyamah al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Sebab itu kita sayang dengan ulama. Rawahu Ibnu Majah. Yang memberi syafaat pada hari kiamat nanti, yang boleh bagi syafaat ada 3, iaitu anbiya. Siapa anbiya? Anbiya adalah para nabi. Kemudian ulama. Siapa ulama? Guru-guru kita lah, guru-guru pondok, para habaib, para masyayikh, tok-tok guru, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ulama lah tu. Kemudian syuhada. Syuhada ni siapa? Orang mati syahid. Kenapa 3 ini boleh bagi syafaat? Kenapa? Pertama tadi siapa? Para nabi. Yang kedua para ulama. Yang ketiga para syuhada. Kenapa mereka boleh bagi syafaat nanti di hari kiamat? Sebab para nabi akan bagi syafaat kepada umat mereka. Para ulama akan bagi syafaat kepada pelajar penuntut ilmu mereka. Dan syuhada akan bagi syafaat kepada siapa? Ahli keluarga mereka. Baik. Rasa-rasa dah baca ni kat sini ni. Belum lagi Belum. Tengok tempat lain lah ni Datin. Baik. Dok rasa-rasa bermain-main di mulut benda ni. Tempat lain tak apa. Saya tadi tersilap bawa kitab. Saya bawa kitab Fadailul A'mal malam ni kat Nan. Ini kami baca dekat Bantun. Saya dok sedap lah bawa, sebab ni dia punya ni hampir nak sama tadi. Balik daripada Perak tadi ziarah Ustaz Kazim, mudah-mudahan saya ziarah beliau tadi itu sekitar pukul 1 lebih. Beliau minta doa kita semua kerana beliau akan menjalani pembedahan pukul 5 tadi. Maksudnya ni dah pembedahan dah ni dah. Jadi kita doalah mudah-mudahan beliau disembuhkan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Jadi beliau minta tadi nanti sampaikan salam pada kawan-kawan, kata beliau. Mohon doa beliau, mohon doakan kepada beliau. Jadi sama-sama kita doa untuk beliau. Khair. Tu yang tadi balik-balik nanti ambil ni sama buku. Buka-buka tadi lain macam ni. Fadailul A'mal. Khair. Kita baca sikit lagi fasal kedua. Tolong nanti dicatat kat mana saya habis supaya kita tidak berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal kedua tadi menyertakan tentang ilmu yang memberi manfaat. Ini orang yang menuntut ilmu. Ni datuk-datuk lah ni. Datin-datin, tuan-tuan haji, mak ajah hak mai ni. Mai sekolah ni mengaji. Malam ni tahu kata ada pengajian, mai ramai-ramai. Apa fadilatnya?
Fasal kedua pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Tapi mesti ilmu yang memberi manfaat, jangan ilmu yang tak memberi manfaat. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yasna'. Bahawasanya malaikat merendahkan segala sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu kerana sangat suka dengan perbuatan itu. Perbuatan menuntut ilmu itu. Masya Allah. Ulama katakan tidak ada satu amalan yang para malaikat merendahkan betul-betul sayapnya ke bawah melainkan menuntut ilmu. Sehingga pernah berlaku dalam satu riwayat, seorang yang mengaji dengan seorang Habib, cuma saya lupa nama Habib tu. Ketika sampai di pintu rumah Habib tu, gurunya kata, tengok kat belakang. Dia pun pandang kat belakang, ya Allah, sepanjang jalan dia lalu tadi warna putih. Itu seolah-olah bulu sayap para malaikat. Masya Allah. Ini namanya futuh. Futuh ni pembukaan. Kadang-kadang guru Allah bagi ilham, melalui guru itulah murid itu nanti akan berubah. Dia akan dapat betul-betul menghayati agama dengan rasa lemak manisnya kadang-kadang. Tidak dibuka selalu, sekali-sekala. Itu nama futuh. Ya Allah, betul-betul dia lihat, orang lain tak lihat. Itu namanya futuh. Futuh pembukaan daripada Allah ni hanya untuk orang yang dipilih oleh Allah sahaja. Para ulama mengatakan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang wali kutub yang sangat masyhur itu, beliau mendapat futuh kerana selalu membaca surah Yasin. Dia selalu baca surah Yasin tu. Bila baca surah Yasin menangislah beliau. Ulama katakan beliau mendapat futuh melalui surah Yasin. Seseorang itu mungkin melalui qiyamul lail, mungkin melalui baca Quran, mungkin melalui gurunya. Supaya dia yakin tentang akan benda-benda gaib itu. Para malaikat, Masya Allah, sayap sampai ke bawah. Di dalam kitab Bustanul Arifin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ada orang belittling, rasa menghina. Ya ke yang kata hadis ni malaikat turun sayap, ya ke? Orang yang menghina ini tadi ditenggelamkan oleh Allah separuh badannya dalam tanah kerana dia tak yakin dengan begini. Kita tak tengok, jangan minta untuk tengok, nanti tak datang masjid kita dibuatnya. Alhamdulillah Allah tak buka kita nampak ghaib. Tapi kalau Allah tunjuk, boleh supaya kita yakin. Tapi takut-takut, bukan yakin, pengsan kita, takut-takut. Sebab itu jangan minta benda-benda begini. Syukurlah kalau tidak, tak pergi masjid kita dibuatnya. Dah lihat makhluk jin depan rumah tu, dia jelek lidah, besarnya sebesar lawan ke, syukurlah, jangan nak tengok. Tapi siapa nak tengok boleh, siapa mau tengok. Dia ada amalan dalam surah jin tu, mau. Jangan, tak payah bagilah, supaya nanti jangan diamal. Takut nanti pengsan. Bila pengsan, teringat sama hadir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la anta ghadwa fatata'allama baban min al-ilmi khairun min an tusalli alf raka'atin. Rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya berpagi-pagi seseorang kamu, maka belajar ia akan satu bab daripada ilmu. Ilmu ni kan banyak bab. Dalam fiqah sahaja umpama bab at-taharah, bab wudu, bab solat, bab zakat.
macam-macam lah bab tu. Satu bab daripada bab-bab ilmu, nescaya terlebih baik daripada bahawa ia solat sunat 1000 rakaat. Saya belum dengar lagi dekat Sungai Penchala ni yang sembahyang sunat 1000 rakaat. Ada mazhab walaupun sakit solat duduk sekalipun rasanya tak dapat lagi. Nah, mungkin kalau campur semua yang hadir ni, mungkin boleh 1000 rakaat. Itu pun 10 malam. Kita ramai-ramai ni campur sikit-sikit. Campur semua 1000 rakaat. Ya, rasa tak lepas lagi dok, rasa tak lepas lagi. Nah, campur-campur nah. Ini kalaulah tak ada ustaz datang antara maghrib dengan isyak. Nah, maka ada orang sembahyang 1000 rakaat. Kalau kita belajar satu bab daripada bab-bab ilmu, maka terlebih baik daripada 1000 rakaat solat sunat tu. Sebab itu kalau orang datang mengajar, jangan sembahyang sunat, sembahyang mengaji kita sama-sama. Walaupun tak faham apa ustaz ni cakap, tak apa, duduk mengaji. Nah, begitu juga jangan baca Quran, duduk mengaji macam ni. Biasa kita baca ratib al-haddad lepas maghrib kan, jangan baca. Kalau ada majlis ilmu macam ni, kita akan dapat 2 pahala. Sesuatu yang kita lazimi kemudian kita terpaksa tinggal, nak bagi priority kepada satu lagi, kita akan dapat 2 pahala. Saya bagi contoh. Biasanya kita lepas maghrib ni, kita akan baca surah As-Sajdah umpamanya, begitulah. Over 20 years kita telah buat benda tu. Tiba-tiba ada guru mengajar, nak pilih macam mana ni? Guru dah pesan, tinggalkan. Nah, bila kita tinggalkan itu, kita dapat 2 pahala. Satu, pahala majlis ilmu macam ni. Yang kedua, pahala baca surah As-Sajdah. Sama juga orang biasa mengamalkan ratibul haddad, terpaksa ditinggalkan. Itu pahala untuk orang yang menuntut ilmu sebegini. Sehingga dikatakan oleh Nabi, lebih baik daripada membaca Al-Quran. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, menuntut ilmu ini lebih baik daripada baca Quran. Naam, kata Nabi. Apakah bermanfaat Al-Quran kalau tidak dengan ilmu? Mungkin dia baca Quran tapi tak bertajwid. Itu yang Nabi sebut, kam min qari'il Quran wal Quranu yal'anuhu. Berapa ramai yang baca Quran tapi Quran melaknatnya. Ini jangan, saya nak menakut-nakutkan, tidak. Maksudnya apa ni? Orang tak nak belajar tajwid, dia baca hantam saja. Lainlah orang yang belajar tajwid, tapi lidahnya ya Allah, ra, gha, ra, tebal sangat lidahnya. Tak mengapa. Sebahagian tempat kami itu kerana di Sarawak sebut Allah ya. Allah tak boleh. Dia Allah. Sebut Allah tu Allah. Orang macam ni nak kira macam mana? Dah lidahnya dah kerai. Nak buat lagu mana? Itu tak mengapa. Yang penting mengaji. Saya dulu sampai menangis nak sebut shin. Saya ingat lagi darjah 1. Guru saya Al-Ustaz Muhammad Azam bin Ibrahim, orang Terengganu. Kalau beliau lihat ni, saya rindu dengan beliau. Daripada darjah 4 dulu sampai sekarang saya cari beliau. Tak jumpa. Beliau duduk di seberang kaki Kuala Terengganu. Siapa orang duduk Kuala Terengganu, tolong saya lah. Di seberang kaki itu, tolong trace guru saya, namanya Ustaz Muhammad Azam bin Ibrahim. Ini macam talian kasih pula malam ni. Ini live ni kan. Siapa yang mendengar, sampaikan salam. Beliau mengajar saya darjah 1, shin tu ke ajar shin. Saya tak dapat sebut tafashi dengan betul. Sin, okey. Sin. Ra boleh. Ra, zai. Sin, okey. Shin. Habis dah mulut saya buat. Tak boleh sebut tafashi tu dengan baik.
Lepas itu Masya Allah, saya antara orang yang paling tepat menyebut shin setelah beberapa waktu. Tak mengapa. Karena itu kita mengaji dengan guru kita, walaupun sebutan tak betul, maka tidak menjadi salah. Jadi kalau ada orang mengajar ilmu, hendaklah kita tinggalkan yang lain, belajar dengannya. Talabul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu birizqihi. Orang yang menuntut ilmu itu mengakui Allah Ta'ala baginya akan rezekinya. InsyaAllah orang menuntut ilmu ni jangan risau. Masya Allah, saya teringat kisah kawan kami yang diceritakan oleh kawan kami juga, orang Fatani, namanya Ustaz Abdullah. Ustaz Allah ni, dia tak ada kaki, tak ada tangan. Kaki tak ada, tangan tak ada. Bulat lagu tu. Jadi mengaji kat Mekah. Jadi bila orang pergi dekat Masjidil Haram, orang bawa dia dalam bakul. Sebab dia tak ada kaki, tak ada tangan. Jadi bila orang bawa ke Mekah, bawa ke Masjidil Haram, solat 5 waktu, beliau tak dibawa ke dalam, nanti takut susah. Macam mana? Tinggal di depan pintu masjid. Dekat kawasan pintu masjid lah, kawan dia masuk, nanti balik, nanti ambil bawa balik kat rumah lah. Setiap kali balik tu penuh bakul dengan duit. Setiap kali balik tu penuh bakul. Orang lihat, ingat dia minta sedekah. Dah tak ada kaki, tak ada tangan, duduk dalam bakul. Tu balik-balik je orang harapkan kau bersedekah. Bagi rial, kita tengok penuh dalam bakul tu. Lagu tu lah, Masya Allah. Tapi walaupun tak ada kaki, tak ada tangan, 8 orang anak. Masya Allah. Beliau tak ada kaki, tak ada tangan, anaknya ada 8 orang mengaji. Masya Allah. Saya tak tahu Ustaz Abdullah ni ada lagi ke tak. Masya Allah. Itulah Allah ni Subhanallah. Maha suci Allah. Dia baginya mungkin sikit kekurangan dekat sini, lebih kat situ. Tak ada kaki, tak ada anak, tangan mengaji, 8 orang anak. Subhanallah. Anak betul. Masya Allah. Bukan anak kucing, bukan, anak betul. Syahdan maksudnya apa? Jaga. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Saya pernah cerita dulu siapa beliau. Beliau itu kalau mengaji tak nak sebarang cari guru. Pernah diberitakan kepada beliau, kamu pergi ke daerah sana tu, sebab ada seorang ulama hadis, belajar dengannya. Beliau pergi. Itulah dia penuntut ilmu, haus dengan ilmu pengetahuan. Siapapun orang itu, tapi syarat dia mesti akidahnya benar, pegangan fiqahnya benar, tasawufnya benar. Pergi jauh perjalanan tu, ma'ajah pergi nak mengaji dengan syekh ini tadi yang dikatakan alim hadis ini. Ternyata syekh tadi keluar daripada musalla surau, dia meludah ke arah kiblat. Syekh tadi meludah ke arah kiblat, terus dia balik, tak mengaji dengan syekh ni. Kenapa? Orang yang jaga syariat dengan hakikat, tidak mungkin dia mengotorkan kiblat sampai taraf tu. Splitting. Masya Allah, splitting pula. Apa? Meludah. Subhanallah. Begitulah. Jadi kita menuntut ilmu ni bukan sembarang. Jangan dilihat akan besar serbannya, akan lebat janggutnya, akan alim rupanya. Tanya dulu 2 benda, baru mengaji dengan dia. 1, ni tips nak cari guru ni. 1, siapa guru dia? Tanya tu dulu, siapa guru dia? Yang kedua, apa kitab yang dia baca? Tapi jangan tanya depan tuan guru. Tuan guru, saya ada soalan, sila. Siapa guru tuan guru? Allah, ini anak murid ni, itulah the first and the last dia mengajar kat situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah lagu tu. Macam mana? Carilah internet, tanya dengan orang. Sebab apa? Siapa gurunya?
kita akan lihat bagaimana dia terkesan dengan gurunya. Lihat Imam Syafi'i, siapa guru beliau? Imam Malik rahimahullah. Tengoklah peribadi Imam Syafi'i. Kalau tidak, seperti gurunya juga. Kemudian kitab, ini penting kitab. Tanya apa kitab kamu baca. Dia pun sebut kitab tu, kita tahu orang tu darah ada jenis apa. Sebab tu penting tahu. Kalau tuan-tuan tanya kitab tu, guru tu baca kitab Hidayatus Salikin, itu tanda guru tu bagus mak ajar, insya-Allah. Mengaji dengan dia insya-Allah. Tapi kitab lain kena tunjuk dululah apa nama kitab tu, kita tahu. Sebab kita akan tahu darah guru tu jenis apa, A kah, AB kah, C kah, faham maksud saya ni? O kah? Jangan sembarangan. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, i'lam anna al-ilma haythuma taqarrara fil kitabil aziz wa sunnah innamal muradu bihi al-ilmu an-nafi' alladhi tuqarinuhu al-khasyah wa taqtanifuhu al-makhafah. Ketahuilah bahawasanya ilmu yang berulang-ulang sebutannya dalam Al-Quran yang mulia. Apa semua ilmu dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi, apa sahaja dalam hadis Nabi, dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud As-Sijistani, Sunan Abi Isa At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan An-Nasa'i, Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, Mustadrak Al-Hakim, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Musannaf Abdul Razak dan sebagainya. Itu ilmu yang bagus-bagus. Bahawasanya dikehendaki dengan dia itu, yaitu ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai akan takut akan Allah Ta'ala dan meliputi akan dia haibahkan Allah. Dan siapa yang mengaji ilmu dalam kitab Quran, hadis, dia akan takut pada Allah, dia akan kecut takut kerana dia kehaibatan Allah, kehebatan Allah tu dirasainya. Dan kata Syekh Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala dalam syarah Hikam, wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnah min fadlil ilmi wal ulama ma la yuhsa kathratan wa la yurja husulu dhalika illa liman sahhat minhu niyyatuh wa sihhatu niyyatihi fi dhalik ay yakuna gharaduhu fihi talab mardatillahi ta'ala wa isti'maluhu fima yanfa'u 'indahu wa isyarat al-khuruj an dhulmati al-jahli إلى نور العلم فهذه النية الصحيحة هي التي تحمد على عاقبتها آجلة وتجتنى ثمرتها في طاعة الله عاجلة. Ketahui olehmu bahawasanya telah datang dalam Quran dan hadis daripada kelebihan ilmu dan ulama. Sebab itu ulama itu, ya Allah, kata Al-Imam Ar-Rabi' Ibn Sulaiman, Al-Imam Ar-Rabi' Ibn Sulaiman, beliau anak murid kepada Imam Syafi'i. Sebab itu siapa yang mengaji dengan guru, maka dia akan jadi guru. Sebab apa? Sebab ilmu yang bermanfaat. Ar-Rabi' Ibn Sulaiman, pernah sekali Imam Syafi'i nak meninggal dunia. Jadi datang kepada Imam Syafi'i 3 orang murid Imam Syafi'i paling kanan. Pertama, Al-Imam Ar-Rabi' Ibn Sulaiman. Yang kedua, Al-Imam Al-Muzani. Yang ketiga, Al-Imam Al-Buwaiti. Imam Syafi'i tengok firasat orang mukmin. Ar-Rabi', kamu nanti akan menggantikan tempatku. Wahai Muzani, kamu kalau berlawan berdebat dengan iblis, kamu menang. Wahai Buwaiti, aku melihat kamu nanti di akhir hayatmu akan ada besi padamu. Ini firasat Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau wafat, maka ketiganya menjadi orang alim. Al-Imam Ar-Rabi' Ibn Sulaiman, ilmunya itu, ya Allah, orang kata seperti Imam Syafi'i. Sebab itulah benar kata Imam Syafi'i, kamu nanti akan menggantikan tempatku. Al-Imam Al-Buwaiti, kerana alimnya dalam bab hadis, sampai ulama kata, kamu ni jangan kata orang iblis yang pandai itu kalau berlawan dengan kamu kalah iblis. Betul firasat Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Al-Buwaiti, beliau terfitnah. Di akhir kehidupannya, beliau diikat rantai besi dekat belakang tangannya. Akhirnya beliau meninggal dalam keadaan terfitnah sebegitu. Cuma Allah muliakan bagi beliau.
Ini firasat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Sebab beliau itu orang yang sangat ikhlas dan sangat tinggi ilmunya dan sangat bermanfaat ilmunya. Sebab itulah kata anak murid beliau siapa? Ar-Rabi' bin Sulaiman. Apa kata beliau? Ulama-ulama itu seperti pelita kepada zamannya. Ulama-ulama itu adalah pelita-pelita. Sebab itu ulama yang ada pada zaman tertentu menjadi pelita kepada zaman itu. Nah, Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 240 Hijriyah. Beliau lahir 1150 Hijriyah. Meninggalnya Imam Abu Hanifah beliau lahir. Di zaman beliaulah pelita zaman. Nah, sebab itu ulama-ulama pelita pada zaman masing-masing. Karena itulah apa sifat pelita? Pelita itu menerangi. Zaman dulu pelita, zaman lah ni spotlight ataupun touchlight. Boleh menerangi. Itulah dia kelebihan ulama. Ketahui olehmu bahawasanya telah datang dalam Al-Quran dan Hadis daripada kelebihan ilmu dan ulama barang yang tiada terhingga banyaknya, banyak sangat, dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sah niatnya. Siapa yang niatnya belajar nak tuntut ilmu, dapatlah dia kelebihan apa ilmu itu. Dan jadilah dia orang yang berilmu, jadilah ulama kalau sah niatnya. Dan sah niatnya pada yang demikian itu adalah dengan dikehendakinya dalam menuntut ilmu yang diridai dari Allah itu. Satu, mengerjakan taat supaya dia dapat buat taat dan menjauhkan maksiat. Dan dia tahu tadi bahawa sembahyang malam boleh mendekatkan diri pada Allah, dia sembahyang malam. Siapa yang mengumpat maka dia memberikan pahalanya pada orang lain. Jangan mengumpat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau ini seorang tabi'in yang terkenal. Lahir pada zaman Sayyiduna Umar, ditahnik oleh Sayyidina Umar. Dan beliau pernah minum susu Ummu Salamah. Apa? Isteri Nabi. Sebab itu ilmunya ghazir, lebat ilmunya. Ya Imam, ada orang bagi tanya. Ya Imam, ada orang mengumpat tuan. Imam Al-Hasan Al-Basri. Oh, iya kah? Iya. Tunggu tunggu sana. Masuk dalam rumah. Bawa bakul penuh dengan buah. Bakul penuh dengan buah. Kalau benar dia mengumpat saya, tolong bagikan buah ini kepadanya. Tuan, dia bukan memuji kamu, tapi dia mengumpat kamu. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau begitu dia telah bagikan pahalanya kepada saya. Saya to be thankful and grateful, nak ucap terima kasih, ambil buah-buah ni dengan bakul-bakul sekali itu saya tambah tu bakul. Tak ada lah dia kata bakul. Buah-buah ni bagi kat dia. Sebab apa? Dia telah bagi pahalanya pada saya. Tuan-tuan, jangan mengumpat orang. Jangan mengumpat orang. Sebab kita ni sebenarnya transfer pahala kita pada orang lain. Jangan. Itu maksudnya tujuan dia nak menuntut ilmu ni, diamalkan ilmunya yang memberi manfaat padanya. Dan lagi isyarat keluar daripada terang kejahilan kepada terang ilmu. Sebab Allah suka kepada ilmu. Allah tidak suka kepada jahil. Sembahyang mesti dengan ilmu. Sembahyang mesti dengan ilmu. Jangan sembarangan. Mohon maaf, saya pernah lihat ada seorang hamba Allah. Dia ketika dia sembahyang, sujud kakinya diangkat. Mana dia? Dia sujud, otomatik kaki dia diangkat. Tak kena bawah. Ya, teman solat tak sah. Saya hanya dekat airport. Saya hanya dekat airport. Tapi bukan di Malaysia, saya di negara mana saya tak sebut. Semuanya bagus. Saya masuk ke belakang.
itu wajib apa? Tujuh anggota kan dari muka dengan tidak semestinya berlapis, berlapis seperti golongan turunkan itu masih kena. Saya sepanjang 2 rakaat solat kedua-dua di waktu masih 4 kali sujudnya tidak sah, bermakna solatnya tidak sah. Ini saya pasal semayang tadi saya nak tegur dengan baik. Sebab kalau tak ada orang tegur berdosa, karena saya niat itu saya tahu salah. Kalau tak ada tegur berdosa, bila saya semayang dan salah, air tidak berdoa. Sedih saya sedih sebab kita tak sempat nak dia. Cuma saya doa, ya Allah, mudah-mudahan ada orang akan tegur dia. Itulah yang dikatakan tadi. Amal bi ghairi ilmin ya'malu wa 'amaluhu mardudun la tuqbalu. Al-Imam Ibnu Subhan di dalam kitabnya, Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Al-Subhan, dia sebut amal bi ghairi ilmin ya'malu wa 'amaluhu mardudun la tuqbalu. Siapa yang beramal tidak dengan ilmu, amalannya ditolak tidak diterima oleh Allah. Jaga-jaga jangan malu ngaji. Jangan malu ngaji. Saya terkesan dengan seorang ustaz. Dia kata begini, walaupun saya ini ustaz mengajar orang, tapi setiap ketika dan masa saya menganggap diri saya ini orang ada orang yang menuntut ilmu. Saya nak, kata beliau, saya kalau ditakdirkan meninggal, saya nak dapat pahala syahid. Sebab orang yang menuntut ilmu, kalau dia meninggal syahid dunia lah, kena mandi bersama Nabi, dia dapat syahid. Itu dia kata saya walaupun mengajar, saya akan diri saya ingin belajar. Sebab saya tahu jalan orang yang menuntut ilmu tu, kalau dia meninggal, dia dianggap sebagai syahid di sisi Allah. Saya pun begitu juga lah. Walaupun nampak saya ni mengajar begini, saya anggap saya belajar juga lagi dengan Syekh Turudi, Syekh Hamizah, para masyarakat yang lain. Itu kita setiap ketika akan begitu. Supaya kita meninggal nanti dapat pahala kita apa? Pahala untuk ilmu. Sebab itu dikata itu bila kita ijazahkan membaca la ilaha illallah, doa saya baca. Maka kita sebut lagi dulu mengaji. Sebelum kita mengaji, baca lagi dulu. Ada ingatkan saya kan? Ada ingatkan saya. Mari kita baca sama-sama. Lupa saya tak. Dan kita baca selalu sebelum mengaji itu. Tak lupa sampai dah hafal tak apa. Saya berhenti setengah-setengah, mohon maaf. Kita baca dulu sama-sama.
Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anhu. Dibaca dua, baca. Yang mudah-mudahan tadi kita baca itu dia mengisyaratkan kepada apa? Mengisyaratkan kepada kita setiap hari kita berkedip mata ini 48,000 kali sehari. Kita turun main nafas 24,000 kali sehari. Kedipan mata kita ini 48,000 kali ini. Cuba kita tengok dan hisap. Cuba kita renung dan kita hisap. Yang kita tengok di setiap kali buka dan tutup, apakah bernilai pahala atau tidak? Yang kita duduk 1 jam lebih, insyaAllah pahala. Kita lihat guru, kita lihat masjid, lihat tempat solat, lihat orang salih, insyaAllah. Tapi setiap kali balik, nanti beberapa minggu kali lagi berjumpa mata. Tengok nanti, bawah putih, bawah merah. Sinetron Manchester United lawan dengan Manchester City. Masya Allah. Tengok nanti World Wrestling Federation. Dan juga World Wrestling Entertainment. Sah tengok wrestling. Ataupun kita tengok kitab, ataupun tengok yang 48,000 kali ini. Setiap kali itu apakah bernilai ibadah atau tidak? Banyak yang amal soleh kan banyak dosa, banyak pahala. Sebab itu kita seringkali terhijab daripada melihat sesuatu yang Allah kurniakan kepada orang yang Allah tahu. Zaman kita turunnya apa? 24,000 kali sehari ini. Apakah setiap hari masuk bernilai ibadah atau tidak? Kita solat, insyaAllah bernilai ibadah. Kita ambil nafas ni kerana kita solat, kena mengajar. Tapi jangan-jangan nanti digunakan untuk maksiat. Turun naik nafas. Sebab itu kita minta, ya Allah, sekali kami sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagilah pahala fi kulli nafsin wa nafasin ada dalam Allah. Sebab itu siapa yang mengamalkan tiket dan itu sekali baca, seumpamanya membaca 72,000 kali. Dan kita minta mudah-mudahan setiap pengundi nafas kita ini dan setiap ibadah kita ini bernilai ibadah di sisi Allah. Maka itulah niat yang sahih yang dipuji atas kemudiannya itu dalam akhirat terdapat faedahnya di dalam taat akan Allah Taala di dalam dunia. Di akhirat Allah Taala dipuji Allah, di sini dapat kita kerjakan dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala pada permulaan kita bidayah hidayah. Yang ini kita sambung insya-Allah pada hari Jumaat minggu pertama. Kita Jumat minggu pertama dan hari Rabu minggu ke-4. Masuk dalam jadual kita dan mudah-mudahan dah dapat. Saya akan dapat lagi pada hari Jumat minggu pertama akan dapat. Di situ dah dicatat 1 pahala. Bila kita dapat nanti kita dapat 10 pahala. Tapi kalau orang lain dapat 1 pahala saja, sebab dia hanya ada yang kita berbiasa sekarang. Jika kita betul-betul datang pada waktunya, dapatlah 10 pahala. Itulah niat begitu. Guru kita besar, Syekh Muhammad Fahmi besar, setiap kali pagi daripada subuh, sebelum subuh lagi sebenarnya niat untuk solat tahajud, dapatlah pahala tahajud. Niat saja dapat pahala tahajud. Itu disebut di dalam kitab Al-Adab yang disusun oleh Al-Habib Muhammad Amin Ibn Andalus yang beliau susun ajaran-ajaran pelajaran daripada Habib Zaid Ibn Muhammad bin Sulaiman. Begitu juga guru kita Syekh Fahmi sebut bangkit saja sebenarnya, bangkit saja
10 berarti mana? Berjamaah lagi 27. Dapat dengan 10 berjamaah lagi sampai pertama. Lain lagi 27 tu sampai kedua, lain lagi sampai ketiga, lain lagi. Pahalanya tu tak apa. Kerana niat kita insya-Allah ada wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.